yang telah menerima tender, berjaya terima tender. Okey. Jadi pertama sekali saya nak tanya, syarikat ni pernah berurusan dalam kampus tak? Pernah buat kerja tak sebelum ni? Antara dua syarikat. Kita Masoni Global dah banyak kali lah supply ke UTM. Oh, supply. Dah pernah ada work lah, buat kerja dalam lah, selain supply tu. Banyak lah, sejak 10 tahun lepas lah. Ada kita, last kali kita buat surau di Fakulti Tamadun Islam tu. Okey. Jadi untuk tender ni dia akan ada kerja-kerja juga dalam kampus Untuk saya punya lebih kepada supply. Supply perabot. Okey. Perabot. Yang ni daripada Mizoni Masoni Global Senam Berhad. Okey. Untuk camar nanti apa? Camar satu lagi. Camar kreatif. Yang ni akan buat kerja-kerja lah dalam kampus. Ada wakil camar. Cik Azmi tu, camar. Yang ni akan ada proses kerja lah untuk pergerakan macam pekerja-pekerja tu akan masuk kampus. Okey, jadi untuk makluman kepada itulah saya nak fahamkan juga, siap pasang ataupun dihantar saja. Sebab dia punya proses kerja tu akan proses berlainan kerja ni daripada perlukan pemasangan lah. Tak perlulah. Ada kerja-kerja. Okey, jadi pergerakan ni tak terbatas sangat lah. Okey, jadi untuk kedua-dua syarikat untuk makluman, sekarang ni kita dalam tempoh masih lagi dikatakanlah masih ada pandemik COVID-19. Jadi SOP yang masih diamalkan, kedua-dua syarikat adalah diarahkan untuk hanya melalui pintu nombor 4 sahaja. Yang mana pintu nombor 4 ni adalah pintu pos desa bakti. Jadi kalau ikutkan dalam kampus ni kita ada 5 buah pintu. Yang mana pintu 1 pintu depan, pintu 2 dekat Senai nak ke Senai tu. Pintu 3 dekat pos Jalan Ladang dekat sebelah Petronas McDonald. Pintu 4 ni pos desa bakti. Dia bersebelahan dengan kuarter staf desa bakti. Okey. Dan pintu 5 adalah pintu pos Sri Pulai. Bersebelahan dengan Taman Sri Pulai. Jadi dalam tempoh masa sekarang ni kita hanya benarkan kontraktor masuk dan keluar melalui pintu nombor 4 sahaja. Okey, di mana proses di pintu 4 tu nanti akan ada semakan suhu. Jadi pekerja ni saya difahamkan kena buat swab test dulu lah. Kalau yang bekerja ni, yang ni saya nak kena pemahaman jugalah dengan pihak JSB. Sebab kontraktor ni dimaklumkan hanya hantar barang saja. Jadi kat situ macam Cik Izzat macam mana, ada makluman tak? Macam mana Cik Adi? Sebab kontraktor diarahkan untuk buat swab test. Jadi untuk proses kerja ni, dia ni ada hantar saja ke atau dia akan bekerja di dalam? Kalau ikut pengalaman kita untuk kerja-kerja melibatkan perabot ni biasa hanya akan melibatkan UTM sewaktu dua masa je. Pertama waktu kita minta penghantaran sampel. Penghantaran sampel perabot tu itu satu, yang mana dia kena submit sampel lah kepada UTM. Dengan satu lagi waktu nanti masa last pembekalan tu nanti akan ada pekerja yang akan hantar. Jadi selebihnya kerja-kerja perabot ni banyak dibuat di kilang.
Oh, Ah, okey. ah, Mereka just drop peralatan dah siap. Dah siap ah. semua ni letak je. Dahsyat betul. Mungkin Okey. dari pihak kontraktor boleh tambah, tapi saya rasa pengalaman saya begitulah. Dia kebanyakan kerja fabrication akan dibuat di kilang lah, di luar daripada UTM. Cuma Okey. Cik Izzat, Cik Izzat, saya nak tanya sikit sambung daripada Cik Adi tanya tadi tu. Maksudnya perabot yang dihantar ni cuma loose perabot yang disusun sendiri dekat site lah. Sewaktu pembekalan akhir tu nanti mungkin akan ada 2-3 pekerja lah yang akan dihantar final, mungkin dalam kuantiti yang banyak tu lah. Waktu tu nanti memang perlukan nanti saya rasa itu kena ikut seperti mana syarat MKN lah. Kalau kata perlu perlu swab test dan sebagainya. Tapi yang Itulah nak kerja saya nak tahu skop dia tu. Kalau ada pemasangan dan dia kena stay kat dalam UTM tu dalam 2-3 jam, memang dia kena buat swab. Betul. Adalah skop tu Memang penghantaran tu memang ada. Masuk Cik Faizal apa skop untuk apa swab test? Tak, contoh maksud dia macam ni, yang perabot buat ni, pemasangan ada buat tak dekat tapak tu? Pemasangan perabot ke ada tak? Macam inilah, saya rasa Cik Izzat, Cik Adi dengan Cik Faizal, untuk pembekalan pada hari yang dibekal tu, saya rasa perlu dibuat swab test lah. Sebab saya rasa dia lebih pada 2 jam lah kerja-kerja di tapak. Dia bukan letak lepas tu ditinggal tu, mesti akan ada bukanlah major work semacam nak susun semua satu-satu tu, tapi maknanya dia perlulah. Saya rasa pihak OSH dengan keselamatan lagi Arif lah untuk projek-projek lebih berjam kan. Saya rasa saya cadangkan kita follow macam MKM lah. Tak, cuma saya nak tanya satu soalan. Boleh? Boleh. Okey, ni dia supply dan angkat dan pasang dan susun kan? Ke dia supply lepas tu kita sendiri yang angkat, yang pasang skru apa semua? Sebab saya dengar dari tadi supply. Bila kita tanya pasang ke tak ada. Kita lepas tu dengar pula letak, lepas tu kita pasang sendiri, susun sendiri. Tak. Dia pasang lah. Pasang lengkap lah satu set. Kalau tinggal je tu tak jadi supply pula, dia tak lengkap pula bekal pasang tu. Dia tajuk kerja dia membekal, memasang dan menyusun atur perabot. Baik. Memasang dan menyusun tu. Okay, alright. Jadi saya minta keluar dulu. Saya ada meeting lain. Saya tinggalkan Cik Azizul boleh? Saya sambung lagi. Kita sambung Okay, alright. Boleh Cik Wendy, boleh. Okey. Alright. Okey, untuk makluman pihak syarikat yang mana tadi saya sedia maklum, kemasukan dan proses keluar akan melalui pintu nombor 4 sahaja. Yang mana pada waktu tersebut proses yang samalah di mana-mana sahaja. Kalau pekerja datang, dia kena turun, dia kena buat scan suhu. Kalau lebih 37.5 ke atas, dia tak dibenarkan masuk dan dia kena pergi buat rawatan ataupun pergi klinik pemampiran lah. Yang kedua, kat situ akan ada scan QR code. Yang mana sebelum ni kita ada MySejahtera. Tapi dekat pintu 4 ni kita ada scan e-pergerakan. Yang mana ni untuk kita detect lah pergerakan staff ni, dia masuk dan dia keluar. Jadi kalau ada berlakunya COVID-19 ada dijangkiti, kita akan dapat trace awal lah. Jadi kat situ nanti maklumkan kepada pekerja lah pemakaian mask, jarak kena jaga, dan juga jangan berkumpul lah. Okay, kalau macam ni mungkin pekerja ada lebih kurang dalam 5 orang, nanti kena berikan ni lah lesen memandu lah untuk kita serahkan pas untuk masuk. Dia bukan harian kan, dalam tempoh sebulan tu dia ada beberapa kali saja kan yang masuk tadi ni. Betul. Okey, pihak syarikat kontraktor clear kat situ Pintu nombor 4 ni kat mana, dah tahu kat mana lokasi dia? Nanti boleh cuba Google dekat perumahan kuartus dia Sebakti. Okey, semasa berada dalam kampus, yang ni dekat mana lokasi dia Cik Azad? Dia akan masuk kat college ke atau dekat? Dekat semuanya ada menyebabkan fakulti lah. Dan juga contoh ada satu tu ruang pejabat lah kebanyakannya. Cuma tempat tu dia berselerakan lah. Dia tak dia bukan pada satu tempat lah, ada beberapa tempat. Okey. Kalau macam tu di lokasi pejabat-pejabat ni pihak kontraktor juga kena buat scan MySejahtera.
dekat mana-mana lokasi pejabat akan ada tampal lah QR code tu. Jadi kat situ memang wajib lah kena check in, check out. Dalam tempat kerja, ruang kerja tu nanti pihak PTJ akan sedia maklum lah. Dengan pekerja-pekerja yang lain ada kerja-kerja dilaksanakan. Jadi kena buat ni lah coding kawasan ke. Kalau boleh jangan benarkan masuk. Jadi dalam proses kerja ni untuk makluman pihak syarikat UTM adalah kawasan larangan merokok. Jadi maklum pada pekerja tidak dibenarkan sama sekali untuk mengisap rokok dalam kampus. Kalau dapat kita tangkap, kita akan bagi saman. Untuk pergerakan ataupun kawasan parking kenderaan, kontraktor mungkin akan gunakan kenderaan mungkin lebih daripada 1 tan, lori ke. Ada guna kan jentera berat. Sekiranya kawasan tersebut untuk parking awal mungkin daripada PTJ fakulti kena arrangekan lah kawasan parking untuk lori kontraktor ni. Kalau tak ada atau memerlukan bantuan daripada pihak keselamatan, kita akan bantulah untuk arrangekan kawasan parking ataupun laluan. Sebab dalam kampus ni kita ada jalan sehala, ada jalan 2 hala. Jadi minta syarikat berhati-hatilah maklum pada pemandu. Kalau nak parking tu tengok dulu kawasan. Kalau kawasan tu tak boleh nak parking, maklum pada keselamatan, kita akan cuba bantulah untuk minta staf alihkan kenderaan ke. Dalam proses kerja juga kalau ada nak makan minum, minta pihak syarikat pun kalau boleh, kerana kita dah boleh dine in dalam kampus. Tapi kalau boleh pihak syarikat ni kita minta dia kawal lah. Hanya satu tempat saja dia berkumpul dekat tempat kerja tu. Mungkin penyelia boleh belikan makanan, dia boleh duduk satu tempat. Dia jangan berlegar-legar, tak nak dia pergi ke sana sini lah. Nanti masalah pula. Pastikan jugalah ada pakaian yang sesuai untuk kerja, yang mana kita dapat tahulah daripada syarikat mana. Sekiranya mungkin akan datang pada waktu macam tadi pun Cik Azad ada maklum waktu bekerja macam mana. Kalau ada contohnya hari Jumaat, Sabtu nak datang juga, nak buat kerja, kena maklum lah. Pihak PTJ nanti maklum pada keselamatan awal, supaya kita sedia maklum. Dan yang terakhirnya ni, sekiranya ada bawa barang lebihan, contohnya ada bawa perabot keluar balik. Yang tadi perabot bawa masuk kan? Ni nak bawa perabot tu bawa keluar. Ada ke Cik Azad? Atau dia lupus perabot ni? Untuk perabot sedia ada perlu diurus sendiri oleh PTJ, oleh pejabat masing-masing. Jadi tak akan ada perabot bawa keluar lah. Sepatutnya tak ada. Sekiranya ada kita ada sediakan satu borang khas untuk kontraktor, dia kena isi lah dalam form tu. Contohnya ada barang-barang elektrik ke apa kan. Mungkin masa akses keluar dekat pintu nombor 4 tu nanti pihak keselamatan akan buat semakan pada lori-lori yang akan keluar. Kalau contohnya kita dapat tengok tadi masuk bawa perabot, balik bawa ada kipas pula. Kat situ kemuskilan berlaku, nanti masalah pula. Saya harapkan pihak syarikat boleh maklumkan awal. Kalau ada barang bawa keluar, jadi minta pengesahan daripada pihak JSB lah. Cik Azad mungkin boleh tanda tangan borang tu. Dan pihak kontraktor kena serahkan borang kepada pihak keselamatan lah. Semasa akses keluar tu. Supaya tak ada apa-apa barang yang dicurigai lah. Untuk semasa keluar. Dan akhir sekali saya harapkan sama-sama kita jaga keselamatan. Semasa bekerja, pastikan patuhi SOP yang sedia ada. Supaya tidak akan ada apa-apa lagi. Contohnya dulu pun ada pernah kena PKPD di TM kan. Ada kluster-kluster. Saya harapkan kita dapat jaga sama-sama kita lah. Itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa daripada syarikat nak tanya. Daripada segi keselamatan. Kalau ada apa-apa diperlukan boleh maklumlah pada saya ataupun datang ke Balai Keselamatan.
Okay, kalau tak ada, saya serahkan semula lah pada Cik Wendy tak ada. Cik Faizal Cik Faizal sambung untuk OSH. Okey, terima kasih Encik Muhammad Adi Kita Okay, faham lah. okay, Dan sama. kita akan bekerjasama dengan pihak keselamatan sekiranya berkenaan dengan parking lori itu nanti. Betul. Kita Dia jentera berat tu apa besar ke lori tu? Tak ada, mungkin lori 5 tan je lah kot. Bentar. Okay.